warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua peserta bengkel kompetensi pengurusan krisis bagi pegawai psikologi dan pegawai psikologi perkhidmatan bersama persekutuan dan juga ahli akrab. Khabar semua? Okey, saya kenalkan diri saya dulu. Saya Sarah binti Mahfuz, pegawai psikologi daripada JPA. Saya nak mengalu-alukan peradangan yang berusaha doktor, tuan-tuan dan puan-puan ke bengkel ini. Sebenarnya kita pun baru menyambut tahun baru Cina hari Jumaat depan. Jadi saya nak mengambil kesempatan ini bagi pihak semua urus setia untuk mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada semua dan kepada yang masih lagi bercuti itu selamat bercuti. Okey. Jadi kita program ini akan berlangsung dari pukul 9 sehingga pukul 4 petang ini. Dan kita ada 3 slot dan slot pertama pada pagi ini bersama dengan Dr. Nur Azura Ahmad. Jadi doktor, apa khabar doktor? Baik, Alhamdulillah Dr. Sarah. Okey, Alhamdulillah. Jadi semua pun nampak ceria hari ni. Alhamdulillah. Ya, dah sarapan doktor? Dah sarapan. Itu wajib. Wajib Jadi harap semua peserta pun dah sarapan. Jadi kita dapat mengikuti bengkel ini dengan ceria ya. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan nanti, tuan-tuan boleh kemukakan kepada kami. Sekarang bersiaran langsung di FB Mark tuan-tuan boleh kemukakan, tuan-tuan dan puan-puan boleh kemukakan soalan. Jadi tanpa melengahkan masa saya jemput doktor untuk menyampaikan pembentangan pada pagi ni. Sebelum tu boleh saya perkenalkan dulu doktor? Boleh, boleh silakan. Bersama-sama pada pagi ni lah Dr. Nazra binti Ahmad. Ada ramai kenal. Kan dia salah seorang pegawai senior. Jadi saya bacakan sikit latar belakang. Sekarang Dr. Nazra binti Ahmad adalah ketua penolong pengarah di sini bahagian pengurusan psikologi. Beliau mempunyai sejarah muda kaunseling daripada UM, sarjana psikologi kaunseling daripada UKM dan doktor falsafah kaunseling krisis daripada UKM. Jadi hebat doktor. Semua jadi memang kita menjemput orang yang betul-betul sesuai datang kongsi tajuk pada pagi ini. Jadi tanpa membuang masa saya jemput doktor untuk tajuk yang pertama iaitu pengurusan krisis dan kesiapsiagaan pegawai. Assalamualaikum. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Sarah selaku moderator kita pada hari ini. Terima kasih kepada Majlis Akrab Kebangsaan kerana sudi bekerjasama dengan kita dalam menjayakan bengkel pada hari ini. Okey. Saya berkongsi pada hari ini berkaitan dengan kesiapsiagaan pegawai iaitu dalam pengurusan krisis. Okey, next. Untuk melaksanakan pelaksanaan bengkel krisis ni, saya menyediakan beberapa guideline untuk menerangkan apa kandungan perkongsian saya pada hari ini, iaitu yang pertama saya akan jelaskan berkaitan dengan matlamat kita membantu. Sama ada dia pegawai psikologi, dia penolong pegawai psikologi ataupun ahli akrab ataupun volunteer yang memang berminat untuk membantu khususnya dalam bidang krisis. Jadi 3 perkara ini saya akan sentuhkan satu persatu untuk menjelaskan berkaitan dengan pengurusan krisis. Okay, next. Okey, sebenarnya kita kenal dulu apa matlamat untuk kita membantu ni. Sama ada kita sebagai kaunselor, pegawai psikologi dan juga akrab tadi, hasrat yang nak membantu ni ada 6 perkara yang saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah memastikan klien memenuhi keperluan asas. Itu yang pertama. Macam kita katakan tadi, Dr. Sarah tanya saya, doktor dah makan ke belum? Bila Dr. Sarah tanya, doktor dah makan belum, itu adalah satu cara
satu kaedah kita sebagai kaunselor untuk membantu klien, kita kena pastikan yang klien ni memang telah minum, telah makan pada hari tersebut, kerana keperluan fisiologi tu penting untuk setiap individu tu berfungsi. Kalau katakan dia tak makan, maksudnya kita kena sediakan makan dulu. Sebab tu kita perlu ada jaringan kerjasama dengan rakan-rakan kita petugas yang lain, contoh di Jabatan Kebajikan, untuk memastikan makanan klien menerima keperluan fisiologi yang secukupnya. Selepas klien dapat makanan, dah duduk pun selesa apa semua, maksudnya dari segi fisiologi dia okey, tugas kita adalah yang kedua adalah menstabilkan reaksi psikologi dan tingkah laku. Atau dengan kata mudah saya selalu gunakan adalah kita tenangkan diri klien tu dulu. Kalau klien tak tenang, masa tu kalau kita cakap apa pun memang sukar untuk klien untuk menerima apa yang kita bagi tahu ataupun kita nak bantu klien tersebut. Apatah lagi kalau klien ni mengalami tekanan yang teruk ataupun mengalami tekanan emosi yang agak serius, kalau fisiologi tidak lengkap, maksudnya kita sebagai petugas untuk membantu memang sukar untuk kita laksanakan. Itu yang pertama. Mesti pastikan keperluan fisiologi tu lengkap, cukup. Walaupun tidak orang kata seperti kita seharian, tapi at least ada makanan, ada dia boleh minum dan tempat tinggal yang okey, selesa sedikit supaya dia untuk dia melangkah ke step-step seterusnya. Lepas tu kita barulah bantu klien tu untuk klien tu berfungsi. Dan untuk membantu klien berfungsi ni perlu ada, kita kena pasti daya tahan seorang klien tu. Sebab setiap individu ni tak sama. So katakanlah A dengan B. Antara A dan B ni memang tak sama. Mungkin A lebih tahan dari segi resilient dia berhadapan dengan krisis tu. Tapi mungkin klien B agak berbeza, dia sukar untuk berhadapan dengan situasi tersebut. Jadi tugas sebagai kaunselor ataupun petugas ini perlu mengenal pasti sama ada tahap resilient klien tu untuk kita report. Kita tak boleh nak sama ratakan dalam proses membantu kerana setiap individu itu tidak sama, ya. Selepas itulah baru kita akan bagi sokongan-sokongan yang lain seterusnya. Okay, next Ros. Okay, 3 matlamat pasca krisis bencana. Yang penting adalah pemulihan yang tepat pada masanya dengan melaksanakan aktiviti normal kehidupan seharian. Itu yang pertama. Maksudnya kita sebagai petugas perlu pastikan proses membantu itu tepat pada waktu tersebut. Sekiranya ada delay dalam tempoh memberi bantuan tersebut, dia akan memberi kesan kepada kefungsian klien tersebut. Sama ada dia sukar untuk berhadapan dalam keadaan normal dalam kehidupan seharian mereka, ataupun kemungkinan dia akan jadi lebih serius dan mengalami isu-isu dari segi kesihatan mental. Jadi sebagai petugas dia perlu cekap dalam memastikan proses menyediakan intervensi itu yang sesuai, tepat pada masa agar klien dibantu dalam waktu dengan yang sesuai. Yang kedua, kita beri perlindungan kepada klien untuk berhadapan dengan masa depan. Sebab krisis bencana ni dia berlaku tidak dijangka. So bila perkara yang berlaku tidak dijangka ni, maksudnya setiap masa kita perlu bersedia. Tidak kira macam contoh sekarang, COVID, berlaku krisis COVID. Jadi berlaku krisis COVID ini,
kita semua tak jangka. Tiba-tiba benda ni berlaku. Jadi ilmu ini yang hari ini yang kita berkongsi ni sebenarnya saya menarik perhatian sidang pendengar semua untuk kita bersama-sama bersedia untuk berhadapan dengan krisis bencana. Sama ada banjir ke, kata tsunami ke, COVID ke, maksudnya kita kena bersedia, kita telah berhadapan dengan krisis-krisis. So bila kita bersedia, insya-Allah kita akan sentiasa waspada dan proses untuk kita menanganinya dengan lebih tenang ya. Okey, seterusnya kita membantu klien tu membawa hala tuju kehidupan dengan bantuan pihak yang terlibat. Contohnya kita dah tahu katakanlah krisis banjir. So bila dalam krisis banjir, pelbagai agensi telah termaktub di dalam Majlis Keselamatan Negara, contohnya Jabatan Kebajikan, apa semua kan. So kita sebagai petugas perlu membantu klien untuk menentukan supaya klien ni mendapat sokongan-sokongan daripada agensi-agensi agar klien dapat memulihkan kehidupan mereka seperti sedia kala dengan cepat ya. Okay, next. Okay. Ini perkara yang kedua yang saya akan sentuh pada hari ini iaitu kesedaran penjagaan diri. Sebagai seorang pegawai atau volunteer yang ingin bertugas, perkara penting yang kita perlu tahu adalah kita jaga diri kita dulu. Kalau kita tak jaga diri kita, macam mana kita nak jaga orang lain? Jadi ada 5 perkara yang saya akan sentuh pada hari ini iaitu dari segi aspek kesihatan, keperluan diri, keselamatan dan juga aspek-aspek limitasi dan juga perkongsian perasaan ya. Yang pertama dari segi kesihatan, kita ambil contoh. Katakanlah sebagai contoh saya lah, katakan nak bertugas banjir. Sebelum pergi bertugas, saya perlu pastikan yang diri saya ni memang orang kata fit untuk berhadapan dengan situasi krisis tersebut untuk memberi bantuan kepada klien. Contohnya kalau saya ni memang pernah dah makan ubat, katakan kita kena sedia bawa ubat, bawa pakaian yang lengkap, yang sesuai dengan situasi. Jadi semua keperluan tu perlu kita bersedia untuk kita jaga kesihatan kita. Sebab tempoh kita melaksanakan tugas dalam sepanjang krisis kita tak tahu. Contoh masa tahun 2014 banjir besar di Pahang ya. Bila kami bertolak ke Pahang tu, kami tak tahu beberapa hari yang kami sepatutnya ada kat situ. Yang penting dah ada backpack yang memang lengkap dengan pakaian yang sesuai dengan proses kita pelaksanaan tugas di sana. Tak kira lah berapa hari. So katakanlah pakaian, dari segi pakaian kita ambil contoh dari segi pakaian. Okay. Untuk pergi ke sana, pakaian seperti kasut, tudung, seluar dan juga baju tu mesti sesuai dengan environment tersebut. Sebab tu kadang-kadang masa di awal saya bertugas dulu, apabila datang petugas, kita memahati tengok pakaian yang petugas kita datang tu ada kalanya tidak sesuai. Contohlah tudung saya ambil contoh tudung. Tudung untuk dalam keperluan krisis, bila kita banyak pin-pin ni akan ada banyak akan sukarlah untuk kita laksanakan tugas-tugas yang agak berbentuk operasi ni sebenarnya, pergerakan. Jadi lebih baik tudung tu kita tudung sarung untuk memudahkan proses pergerakan kerja kita lah. Begitu juga
juga dengan baju. Baju tu sesuai dengan pakaian yang menutup aurat. Maksudnya untuk kita solat, kita dah boleh solat di mana-mana yang kita berada. Itu yang penting pada saya di peringkat sebelum kita bergerak di dalam minda kita sebagai petugas, mesti kita dah kena bersedia dengan perkara-perkara yang sebegitu. Agar proses pelaksanaan kita menjalankan tugas itu dapat dilaksanakan dengan lancar. Okey, yang ketiga adalah proses keselamatan. Keselamatan ni penting sangat kita kena ikut arahan dari masa ke semasa. Walaupun mungkin kita bergerak bersendirian, tetapi tak bermakna kita bergerak bersendirian tu tidak melihat kepada cabaran-cabaran kesukaran yang kita perlu hadapi. Sebab tu kita berpandukan kepada arahan Majlis Keselamatan Negara dari masa ke semasa supaya pergerakan kita, pelaksanaan tugas kita di dalam keadaan yang selamat. Walaupun katakan kita pergi bertugas di tempat yang tempat bahaya, tetapi apabila kita mendapat arahan kebenaran daripada Majlis Keselamatan Negara, insya-Allah maksudnya proses pelaksanaan tugas kita dapat dijalankan dengan lancar. Sebab tu urusan melaksanakan tugas krisis ni perlu ada kebenaran, perlu ada surat menyurat. Kita tak boleh nak masuk seberono masuk ke kawasan tu sebegitu. Okay. So pastikan ya tuan-puan yang ingin bertugas, sebelum kita nak jaga orang lain, kita kena pastikan kesihatan kita, keperluan diri kita, keselamatan kita terjaga. Dan kita juga kena pasti limitasi yang perlu kita berhadapan. Ada perkara yang memang kita tak dapat laksanakan. Walaupun hati kita nak laksanakan, tetapi ada limitasi yang menyebabkan kita tak boleh nak laksanakan. Jadi jika perkara tersebut berlaku, kalau melibatkan pihak lain, maksudnya kita kena merujuk kepada pihak lain. Memaklumkan kepada klien yang kita ada limitasi dari segi aspek ni dan kita berhubung dengan pihak lain untuk membantu seterusnya. Jangan kita cuba menjadi super segala-gala benda menyebabkan kita mungkin tergelincir dari limitasi tersebut. Ya? Sebagai contohlah, walau kita nampak seorang makcik ni perlu diselamatkan dengan menggunakan bot apa semua. Sedangkan kita bukan ada kuasa pun untuk pergi mengambil klien tersebut menggunakan bot. Sedangkan itu adalah mungkin daripada Jabatan Bomba ataupun APM. Jadi itu kita menyampaikan kepada pihak yang sepatutnya dan pihak sepatutnya yang akan membantu proses-proses tersebut untuk menyelamatkan kes tadi. Dan perkara yang kelima, dan saya rasa ini penting juga sebagai seorang petugas, dia perlu ada perkongsian perasaan apabila dia berada dalam tempoh melaksanakan tugas dalam situasi krisis. Sebab kita manusia dan kita tak boleh tipu perasaan kita. So kita pun mungkin berada dalam situasi yang agak tertekan, kita mungkin berada dalam situasi yang agak terganggu, mungkin melibatkan keluarga ke tugas ke apa semua. Jadi perlu adanya perkongsian luahan perasaan dengan rakan-rakan yang sepatutnya untuk saling membantu supaya kita saling sokong menyokong dan kita kuat dalam tempoh melaksanakan tugas tersebut. Kalau tidak, mungkin kita tak dapat melaluinya dalam tempoh 3 minggu atau lebih daripada tu. Perlu ada rakan kita dan yang membantu kita bersama-sama memberi sokongan untuk menguatkan diri kita dalam tempoh memberi bantuan. Dan apa yang penting adalah sebagai kita petugas,
apabila hendak bertugas krisis ni, yang pertama adalah kita kena bercakap dengan Allah. Apabila berlaku krisis, kalau ini sebagai contoh, apa yang saya lakukan adalah apabila kita mendapat berita berlakunya krisis apa-apa, kita sebagai seorang petugas dalam mengendalikan kes-kes krisis ini, apabila berlakunya krisis tersebut, bermulalah tanamlah diri anda dengan doa. Yang mana setiap langkah yang tuan-puan bergerak untuk membantu klien tersebut, aturlah langkah dengan setiap doa. Kerana kita dah bersedia macam-macam tadi. Kita dah bersedia dari aspek kesihatan, keperluan, keselamatan dan sebagainya. Tetapi saya yakin apabila kita berpegang teguh kepada pada Tuhan dalam membantu kita melaksanakan tugas, insya-Allah Allah akan permudahkan. Maksudnya setiap langkah tuan-puan doakan supaya perjalanan anda dalam tempoh melaksanakan tugas walaupun mengharungi dalam keadaan bahaya, tuan-puan akan dibantu dengan kuat dengan Allah SWT untuk memudahkan urusan. Sebagai contoh, pengalaman saya dalam mengendalikan kes di Lahad Datu. Walaupun kes di Lahad Datu ni rata-rata semua orang takut nak berhadapan, ya. Tetapi apabila menerima berita tersebut, apa yang saya lakukan dan apa saya berkongsi dengan rakan-rakan petugas bersama-sama dengan saya, kita kena yakin bahawasanya Allah aturkan kita, Allah pilih kita pada hari ini untuk melaksanakan tugas, pastinya Allah akan bantu. Walaupun situasi tersebut, situasi yang sukar untuk menjangkau dalam fikiran kita, yang saya pun tak pernah terfikir perkara tersebut boleh berlaku. Dan saya juga tak pernah terfikir yang saya juga akan pergi bertugas dalam situasi krisis sebegitu. Jadi apa yang perlu buat adalah yakin setiap apa yang kita ada ni, ilmu yang kita ada ini hanyalah sebahagian sahaja. Malah yang paling penting adalah bercakap dengan Allah, iaitu hati ke hati, doa setiap masa sampailah krisis itu reda. InsyaAllah tuan-puan akan dipermudahkan urusan dalam melaksanakan kerja krisis. Okay, next. Okay, perkara yang paling saya rasa paling besar di dalam tugas seorang petugas krisis ni, iaitu sama ada dia pegawai psikologi, sama ada dia kaunselor berdaftar, akrab ataupun volunteer-volunteer yang berminat dalam mengendalikan kes-kes krisis, adalah emosi, dari segi aspek emosi. Emosi kita memang kena jaga, sebab bila emosi tidak jaga, kita sukar untuk melaksanakan tugas. Kita mungkin juga akan tergelincir dari segi perasaan marah apabila dalam suasana yang sukar kita berhadapan. Jadi kena sentiasa ingatkan diri kita, kalau orang Islam tu macam saya, banyakkan selawat, istighfar banyak-banyak dalam hati agar pelaksanaan tugas kita tu dengan tenang. Dan setiap tugasan yang kita susun itu lebih teratur apabila kita dalam emosi yang stabil. Kita laksanakan dengan tenang. Maksudnya kita tidak menggunakan emosi yang menyebabkan tergelincirnya tugas-tugas terganggu apabila ada unsur-unsur kemarahan, ada unsur-unsur tidak puas hati dan sebagainya. Walaupun kita dalam tugas tersebut, mungkin kita bawa pangkat sebagai doktor, kita bawa pangkat sebagai ketua pengarah, kita bawa pangkat sebagai whatever yang tuan-puan ada,
Tetapi dalam tugas krisis, berdasarkan pengalaman saya, letak topi anda tersebut. Sebab dalam melaksanakan tugas krisis, kita perlu kerjasama yang erat dalam semua tim, kecuali tugas-tugas yang memerlukan urusan dengan pihak stakeholder. Itu kita memang pakai topi kita baliklah bila ke stakeholder. Tapi apabila kita mengendalikan klien, tak kira lah ada doktor ke apa, bila dia berhadapan dengan klien, dia akan berhadapan dengan perkara yang sebenar, iaitu melaksanakan tugas sebagai seorang kaunselor. Tak ada perbezaan kaunselor ni pangkat doktor, kaunselor ni pangkat ketua pengarah, apa semua. Bila pergi berjumpa dengan klien, dia be professional melaksanakan tugas dengan profesional agar klien tersebut dapat merasai apa yang ia sampaikan. So kerana dari segi emosi ni, kalau kita tidak jaga dari segi emosi, maksudnya kita akan mudah tergelincir yang kita dari aspek-aspek kemarahan tadilah. Kerana tugas kita dalam tempoh krisis ni, kita kurang rehat, kita akan kurang tidur. Tidur yang mungkin kurang selesa, makan yang mungkin tak berapa cukup ataupun tidak selesa seperti kat rumah kita. So emosi itu sangat penting untuk kita jaga, berkait rapat dengan keperluan fisiologi kita tadi. Perkara kedua yang saya sentuh adalah segi mental. Dari segi mental memang kita kena kuat. Apa yang saya kongsi kat sini adalah dari segi aspek mental, tidak kira agama apa sekalipun, berdasarkan pengalaman saya dengan rakan-rakan agama lain juga, memang bergantung dengan Tuhan. Supaya kita sentiasa kuat. Masing-masing dah ada ilmu, dah ada kepakaran masing-masing. Tetapi apa yang menjadi kekuatan kita itu adalah agama kita yang menguatkan, yang kita berpegang teguh dan kita memang berpegang sepenuhnya dengan yakin dengan Tuhan untuk membantu urusan tugas kita. Begitu juga aspek ketiga dari aspek tingkah laku. Yang mana setiap perbuatan kita tersebut mesti kita aware dengan apa yang nak dilakukan. Maksudnya kita sentiasa kena alert dengan sekeliling, alert dengan berita, dengan orang kata digital sekarang dalam melaksanakan tugas krisis, supaya tindakan kita itu tepat yang saya katakan di awal tadi. Sekiranya kita dambat sikit, maksudnya kesan tu dia akan memberi kesan kepada proses pelaksanaan tugas-tugas kita. Okay. Okay. Dan seterusnya yang saya katakan tadi, walaupun dari segi aspek emosi, mental, tingkah laku, tapi kesemua ni sebenarnya ketiga-tiga itu adalah berkait rapat dengan spiritual dan agama. Itu adalah aspek yang paling penting bagi saya dalam melaksanakan tugas krisis. Kita dah ada ilmu pengetahuan, kita ada kemahiran, tetapi bila jiwa kita tidak kuat, kita sukar nak laksanakan tugas krisis dengan sepenuhnya. Okay, next. Kita jawab soalan dulu. Boleh? Saya terima satu soalan. Okey, kita ada soalan ni. Kita sebelum saya sambung. Daripada Yusuf Ismail. Abang Cik Yusuf, terima kasih atas soalan. Selepas PFA, bila masanya boleh buat counselling atau psychotherapy, dan rule of thumb, thanks in advance. Okey. Walaupun ini akan masuk dalam topik Dr. Nani ya,
untuk sesi yang ke-11, tapi saya jawab sedikit untuk membantu Cik siapa tadi? Yusuf. Cik Yusof. Cik Yusof sebenarnya tempoh untuk kita membantu selepas kita laksanakan PFA tu sebenarnya kita akan tengok kepada reaksi klien tu. Saya kalau pengalaman saya penting, satu yang saya katakan tadi, bila dia dah mula makan, bila kita pergi kita tanya klien, cik dah makan? Kalau kata dah makan dah puan. Semalam boleh tidur tak cik? Contohnya. Dia kata semalam alhamdulillah saya boleh lelap. Malam sebelum saya memang tak boleh lelap contohnya. Jadi perkara-perkara begitu apabila kita bertanya kepada klien, contohnya jawatan seperti tadi, kita dah nampak klien mula dalam keadaan yang stabil. Maksudnya emosi klien tersebut telah stabil dan kita boleh melangkah ke step yang seterusnya. Ya, yang saya akan sentuh sedikit dalam proses selepas slide ini. Yang mana selepas kita kena pasti klien tersebut dah boleh menerima, dah ada wujud kepercayaan dengan kita, maksudnya kita dah boleh mula untuk melaksanakan intervensi selanjutnya. Okey, jadi seterusnya jawapan Cik Yutu, saya akan sambung dekat slide saya seterusnya. Okey, ada Dr. Sarah ada? Itu saja. Okey, terima kasih Dr. Sarah. Okey, saya akan sambung kepada, hari ini saya berkongsi satu je teori iaitu daripada CBT iaitu back lah. Ya, semua orang tahu berkaitan dengan ni. Ada 4 perkara penting yang dikatakan oleh beliau seperti yang saya katakan tadi adalah aspek emosi, aspek komunikasi, pengalaman diri dan orang lain dan juga prestasi pencapaian dalam perancangan kesungguhan itu. So katakanlah emosi klien tu tak stabil, kita akan sukar nak membantu. Kalau berbalik pada soalan Cik Yusof tadi, maksudnya kalau dia dah makan, dia dah tidur, maksudnya emosi dia dah okey. Dia cara menjawab soalan kita tersebut dalam keadaan yang tenang, maksudnya emosi dia dah stabil. Dan komunikasi dia tersebut, ayat-ayat yang digunakan dalam kita melaksanakan tugas tersebut, kita boleh memastikan klien tersebut di dalam keadaan yang stabil, boleh dibantu seterusnya. Sebab dalam konteks pengurusan krisis ni, komunikasi adalah perkara penting untuk kita membantu klien. Katakanlah kita menggunakan komunikasi yang kesan iaitu ayat-ayat dan juga nada suara yang tidak sesuai di awal tadi. Contohnya macam kita tanyakan dia makan apa semua, ayat yang tak sesuai menyebabkan ada timbulnya kemarahan. Maksudnya sebagai petugas itu akan mengalami kesukaran untuk melaksanakan selanjutnya. Sebab tu perkataan, nada suara, pemilihan oleh petugas tu penting supaya klien tu tak tercetus kemarahan untuk dia maksudnya lebih rapat dengan kita. Apabila dia boleh menerima apa yang kita bercakap, bahasa yang kita guna, dia nampak kita empati, dia nampak kita ambil berat dengan klien tersebut, kan? Jadi itu sebenarnya kejayaan kepada seorang petugas untuk melaksanakan proses yang selanjutnya. Itu sebagai petugas dia perlu melihat di segi pengalaman diri dia dan juga orang lain untuk membantu. Sebab kalau pengalaman sukar untuk melaksanakan tugas, kalau katakan petugas-petugas ni baru nak mencebur diri di dalam bidang krisis. Saya ambil contoh masa awal saya bertugas dulu. Bila banjir besar di Kuala Lumpur, tak silap saya tahun 2003 macam tu. Masa tu saya agak
kalut, agak risau, takut macam mana nak buat kerja ni. Pakaian pun pergi dengan keadaan yang kurang sesuai. Sebab kita tidak berada dalam, tidak mengalami dari situasi-situasi bertugas dalam bidang krisis. Jadi setahun ke setahun kita melaksanakan tugas dalam bidang krisis ni dan kita ambil daripada pengalaman-pengalaman orang lain, insya-Allah kita akan hari ke hari kita akan matang dalam melaksanakan tugas krisis dan kita lebih tenang dan tersusun dalam melaksanakan tugas tersebut. Dan apa yang penting di dalam pelaksanaan pengurusan krisis ni kalau ikut kata Beck adalah prestasi pencapaian. Sebab tu sebagai kaunselor ataupun petugas dia perlu melihat kepada perancangan dia dan perlu bersungguh-sungguh dalam membantu klien. Perlu ada plan satu persatu agar setiap apa yang kita laksanakan pada klien tersebut memang tersusun dan sekiranya katakanlah kita dia akan menyukarkan hubungan kita dengan klien. Dia akan memberi kesan kepada proses memberi bantuan klien tersebut. Okay, jadi okay, next. Okay, dari segi proses pelaksanaan, saya jawab sedikit apa yang Cik Yusof tanyakan tadi. Pada fasa pertama, perkara penting adalah hubungan kepercayaan dan kestabilan emosi. Ini kalau tuan-puan ingat yang saya ceritakan tadi adalah di awal lagi saya katakan perlu stabil emosi dengan merujuk kepada perkara-perkara fisiologi tadi. Apabila dia cukup makan, cukup tidur semua, insya-Allah dia okey. Dan dia boleh berkomunikasi kita dengan baik, boleh bercakap, respon dengan baik dalam tempoh kita melaksanakan tugas, maksudnya klien tersebut memang telah wujud hubungan kepercayaan antara kita dengan klien. Sekiranya hubungan kepercayaan ini tidak wujud di peringkat awal, maksudnya satu yang tuan-puan laksanakan ni akan mengganggu untuk ke proses kedua iaitu pada fasa kedua. Yang kata Cik Yusof tadi, bagaimana kita boleh tahu yang dia stabil, kita dah settle PFA tersebut setelah klien kita nampak ada perubahan dari segi reaksi wajah, tingkah laku, body language dia, dan dia punya urusan kehidupan seharian dia dalam tempoh mungkin di pusat bencana tersebut ataupun pusat kuarantin tersebut, yang mana apabila klien tu telah mewujudkan hubungan kepercayaan dengan kaunselor, proses untuk kita pergi ke fasa kedua, maksudnya kita dah boleh masuk ke penerokaan. Penerokaan isu merupakan pada fasa kedua dalam proses pelaksanaan intervensi kita. Kalau tengok di barat apa semua pada fasa kedua ini ada yang ada fasa. Jadi untuk dalam konteks Malaysia, apa yang saya nampak adalah pada fasa kedua ini sebab kita kaunselor tak ramai melaksanakan tugas. So apabila katakan saya yang melaksanakan penerokaan isu, saya akan terus meneroka sehinggalah saya menemui apakah intervensi yang sesuai dengan klien tersebut. Maksudnya penerokaan secara mendalam dari satu peringkat ke satu peringkat dan akhirnya akan nampak punca matlamat tersebut. Dan pergi ke step yang ketiga iaitu fasa ketiga aplikasi intervensi. Apakah intervensi-intervensi yang sesuai untuk digunakan untuk membantu klien tersebut. Okey. Jadi apa yang penting dalam penerokaan isu, kita kena melihat satu persatu.
Dari contohnya dari segi katakanlah kenapa klien tu tak boleh tidur malam. Kita kena meneroka klien tersebut, mungkin ada perkara-perkara yang bermain di dalam fikiran klien yang mengganggu kehidupan dia seharian, yang mungkin terlibat dengan ahli keluarga maupun dengan sekeliling menyebabkan dia terganggu. Mungkin disebabkan orang kata ada kes-kes tertentu bukan dengan ahli keluarga sebab dia sebatang kara. Dia hanya mungkin disebabkan binatang-binatang peliharaan dia habis disebabkan banjir tersebut. Contohnya mungkin dia berlembu ataupun benda-benda ataupun perkara-perkara lain kan. Jadi apabila satu kehilangan tersebut berlaku, dia mengganggu kehidupan dia. Sumber pendapatan. Ya, dia. Sebab contohnya kalau yang bela lembu ni bukan bela seekor. Dia akan bela mungkin satu kandang tu 10 ekor, 30 ekor. Jadi kalau katakan dalam hilang katakan dalam tempoh 30 ekor tu dalam bukan dalam tempoh ya. Hilang 30 ekor lembu tu, cuba kali dengan katakan seekor harganya 3,000 berapa? Memang orang kata tak senang proses tu. So itu sebenarnya kaunselor kena betul-betul teliti dan teroka betul-betul apa sebenarnya turning point yang menyebabkan klien tersebut terganggu. Dia suka kita nak mungkin nak meletakkan diri kita kat tempat klien kan. Pertama bila kita tak pernah menghadapi situasi tersebut. Ya, betul Dr. Sarah. Dia kadang-kadang bukan apa. Mungkin petugas ni bila hadir ke tempat bertugas, dia tak pernah melalui situasi tersebut. Mungkin pada pandangan dia, alah hanya lembu je hilang. Tapi itu adalah sumber pendapatan. Jadi apabila kita meletakkan diri kita ni kepada situasi klien, insya-Allah kita akan faham dan kita akan mengenapasi satu persatu. Sebab tu proses penerokaan ni memang panjang. Kalau katakan kita silap meneroka di peringkat awal, kita tertinggal perkara-perkara yang bermain dalam fikiran klien untuk kita membantu, maksudnya kita akan sukar untuk pergi fasa ketiga iaitu menentukan intervensi yang sesuai untuk membantu klien tersebut. Sebab tu dalam proses ni dia berkait fasa 1, fasa 2, fasa 3 sehingga fasa keempat sangat berkait kerana dalam tempoh ni sebenarnya tempoh seorang petugas itu kena ada sifat awareness, alertness supaya dia akan teliti walaupun benda tu kecil tapi perkara tu mungkin besar pada diri klien lah ya. Contoh mungkin kalau disebabkan banjir, katakanlah rumah dia habis lah kata kan. Memang orang kata tak ada tempat tinggal, selas pinggan, jadinya mesti dia fikir selepas ni kalau kata lepas balik daripada pusat pemindahan, kat mana dia nak duduk? Macam mana dia nak meneruskan kehidupan dia selepas ni? Sebab tu penting kita sebagai petugas ini juga merupakan sebagai menyampaikan maklumat. Sampaikan maklumat, contohnya dengan siapa tuan-puan boleh berhubung perkara A. Contoh dari segi melibatkan dari segi bantuan. Mungkin Jabatan Kebajikan. Mungkin melibatkan klinik kesihatan yang terdekat di mana dia boleh berhubung kerana disebabkan banjir mungkin dia ada masalah gatal-gatal ke macam apa kan. So kita ni adalah selain daripada yang kita membantu dari segi proses membantu direct kepada klien dari segi psikologi, kita juga adalah merupakan perujuk kepada
badan-badan lain kepada individu-individu lain yang boleh membantu klien tersebut. Okey, selepas tu baru kita akan dapat apa intervensi yang sesuai untuk dia. Sama ada dalam tempoh tu bila kita kenal pasti, oh rupanya perkara yang mengganggu diri dia dalam tempoh ni sebenarnya dia bercerai katakanlah. Jadi dia hanya merupakan ibu tunggal contohnya yang perlu menjaga 3 orang anak, bagaimana dia nak berhadapan selepas ni. Baru kita kena pasti kita akan buat sesi kaunseling selanjutnya. So sesi tersebut penting untuk membantu klien supaya klien bersedia berhadapan dengan situasi dan mungkin juga kita juga akan membantu bagaimana nak memulihkan dia dari aspek ekonomi. Kalau yang makan gaji semua mungkin tak ada masalah. Tapi kalau katakanlah yang kerja kampung, tadi contohnya lembu dia semua habis dah. Tanam-tanam sayur-sayuran dia pun dah habis kena banjir. Macam mana kita nak bantu dia? Dan kita adalah sebagai batu loncatan untuk dia merasakan diri semangat sebelum dia berjumpa dengan pihak yang berwajib. Sebab tu kita adalah penghubung kepada klien tersebut untuk membantu dari aspek psikologi, kestabilan psikologi dan juga memanjangkan perkara-perkara lain kepada pihak berwajib supaya klien tersebut boleh berada dalam keadaan yang stabil walaupun berhadapan dengan situasi yang situasi yang sukar yang perlu berhadapan dengan terkesan dengan krisis bencana tersebut. Macam dia tersebut dia kata banyak dia biasa klien ni biasa fikir kelangsungan hidup selepas tu kan. Ya. Ya, kebanyakannya apabila berlaku krisis ni memang hilang punca pendapatan, hilang ahli keluarga, bagaimana dia nak berhadapan ni mungkin sebelum ni dia ada kereta pun habis, dia kena naik bas katakanlah untuk memulakan daripada awal tersebut sehinggalah dia stabil seperti sedia kada memerlukan tempoh yang lama. Jadi kita tak boleh expect klien tersebut, mungkin sekali kita jumpa dengan klien, 2 kali kita jumpa, mungkin dah okey. Ini semua bergantung kepada tahap resilient klien tersebut. Ada orang yang cepat recover, mungkin dia dalam sekali jumpa pun dah okey. Dia dah nampak apa dia punya tindakan yang sepatutnya perlu dilakukan. Mungkin ada orang yang memerlukan beberapa kali sesi untuk dia rasa kuat, untuk dia rasa disokong untuk meneruskan kehidupan dia seharian. Baru kita sebab tu dalam tempoh ni intervensi tadi penting sesuaikan dengan apakah isu yang kita telah jumpa sebagai turning point tadi untuk kita pastikan intervensi ini memang selari dengan apa yang dihadapi. Selepas kita buat intervensi, barulah kita boleh menamatkan sesi. Itu pun kena lihat kepada signal yang kita boleh nampak kepada klien. Dari segi percakapan, dari segi body language, dari segi orang kata pekerjaan dia, sekeliling dia. Jadi kita kena check dengan sekeliling, ahli keluarga dia, sama ada dia dah boleh orang kata ada boleh berdikari seperti sedia kala, barulah kita boleh menamatkan sesi tersebut. Okey Ros, next. Okey, ada soalan. Okey, kita ambil soalan dulu. Puan Witness Wari Ara Bintan, kata doktor. Ya. Terima kasih dulu Puan Witness atas soalannya, doktor. Bagaimana kita nak pastikan ataupun self-confident dalam memilih intervensi terhadap klien? Okey, terima kasih pada Puan bertanya berkaitan tu. Bagaimana kita nak memilih intervensi yang sesuai untuk kita membantu klien tersebut lah ya. Supaya ada self-confident, keyakinan. Bagaimana kita nak meyakinkan diri kita nak memilih intervensi dalam membantu klien.
Okey. Sebenarnya untuk memilih intervensi ni, dia akan berbalik pada yang macam saya katakan awal tadi. Kalau katakanlah proses membina hubungan tadi tak berapa cantik lah, ayat yang paling mudah ya puan. Dia akan sukar untuk pergi kepada penerokaan. Sebab tu kita sebagai petugas kena double check dia peringkat awal ni. Dia punya emosi, dia punya tingkah laku, dia punya spiritual semua dah kuat tak? Dah okey tak? Dah stabil tak? Bila dah stabil, kita akan pergi kepada penerokaan. Jadi secara tak langsung apabila dia kuat tadi, fasa 1, maksudnya kita rasa yakin, oh klien ni sebenarnya dah okey. Jadi baru kita akan pergi ke fasa kedua. Di dalam penempuh fasa kedua tersebut, kita membuat penerokaan fasa kedua. Katakanlah pada fasa kedua tersebut, kita masih ada beberapa isu yang bertindih. Jadi kita sebagai petugas kena pasti isu mana yang menjadi prioriti untuk kita utamakan terlebih dahulu untuk membantu klien tersebut. Walaupun orang kata beberapa isu, tapi kita kena susun isu tersebut supaya dia lebih mengikut keutamaan agar klien tersebut dapat dibantu dalam yang sepatutnya. Dan kita sendiri akan rasa yakin, oh betul lah contohnya. Macam contoh saya katakan tadi, macam kes yang kata ibu tunggal. Jadi bila kita dah kenal pasti klien tu memang ibu tunggal, ada anak 3, dia hilang rumah, hilang punca pendapatan. So maksudnya kita dah tahu itu adalah dia punya turning point yang menyebabkan dia terganggu. Apa intervensi yang sesuai untuk klien yang agak-agaknya? Kita nampak itu secara kasar. Jadi banyak intervensi-intervensi yang mungkin Dr. Nani akan sebut pada sesi kedua. Sebagai contoh, saya menyentuh kepada sesi kaunseling. Sesi kaunseling ni memang itu adalah orang kata itu adalah kunci kepada seorang petugas. Itu kunci sebagai seorang kaunselor. Apabila dia dah tahu apakah isu yang utama yang perlu dibantu, dia perlu laksanakan sesi kaunseling. Kalau dia melibatkan tadi macam ibu tunggal melibatkan anak, mungkin kita kena buat scripting satu persatu. Mungkin anak dia juga terganggu, mungkin juga ibu dia terganggu. Selepas semua ahli-ahli itu telah kita bantu secara individu, barulah kita akan buat secara keluarga. Sebab sokongan antara satu sama lain ni penting. Katakanlah kita hanya ambil sebab kepada ibu sahaja untuk buat sesi kaunseling. Tapi kita tak tahu isu-isu lain yang berlaku kepada anak-anak tersebut juga akan memberi kesan kepada anak-anak. Jadi satu persatu kita kena laksanakan, tak boleh nak tergopoh gapah, kena buat satu persatu. Bila kita dapat rangkum apakah keseluruhan itu, barulah kita rasa yakin untuk kita laksanakan sesi kaunseling tersebut. Dan keyakinan diri kita sebagai kaunselor sebenarnya akan timbul apabila kita dapat jumpa turning point setiap isu yang klien hadapi. Kalau saya selagi saya tak dapat apa kunci masalah kepada klien atau isu yang berlaku dalam diri klien tu, selagi itu saya tidak akan pergi kepada intervensi. Maksudnya saya kena buat penerokaan lagi. Kena buat beberapa kali penerokaan sampai yang kita dapat pastikan itu adalah isu yang menjadi pokok kepada dalam diri dia untuk kita bantu. Kalau kita main nak buat macam orang kata drive-thru kot. Okey, secara drive-thru macam tu tak boleh. Dalam intervensi krisis, dia perlu
perlu satu persatu sangat teliti kerana satu benda tu mungkin menyebabkan klien tersebut terganggu. Contohnya mungkin kadang-kadang kita di pusat pemindahan kita tengok klien tu tak tidur, asyik termenung apa semua kan. Jadi tugas kita sebagai kaunselor ni mendekati klien. Pergi mendekati klien tu akan pergi kepada fasa pertama iaitu fasa menerima hubungan kepercayaan. Kepercayaan. Itu yang saya katakan tadi. Kalau kata makan tak cukup, tidur tak okey, maksudnya dia tak akan pergi pada fasa kedua. Itu je dia punya kunci. Sebab tu kita kena tahu dalam kita bercakap dengan klien, kita kena kenal pasti siapakah klien kita. Latar belakang klien, orang kata dia dulu pekerjaan macam mana. Kita mungkin tak direct sebagai kaunselor dia kena tahu bagaimana untuk melontarkan setiap pertanyaan tersebut. Mungkin bukan dengan soalan. Dia hanya paraphrase sahaja. Contohnya, macam contoh kata Puan kata tadi, betul kata Puan menyara kehidupan anak-anak bersendirian. Mungkin dengan cara pendapatan macam mana ataupun Puan bekerja di mana yang Puan boleh menyara kehidupan Puan tadi. Maksudnya banyakkan guna paraphrase dalam kita bercakap dengan klien supaya klien tu tak rasa dia tertekan, asyik ditanya je. Doktor, macam Doktor tadi sebutkan, kita pun kena perhatikan fizikal dia macam mana. Ya, macam Dr. Sarah katakan tadi, masa kita bercakap itu, kita memang setiap body language yang orang kata yang dizahirkan oleh klien tersebut, kita kena perhati. Tangan dia buat apa, mata dia macam mana. Semua sekeliling dia tu kena perhati sama ada kita tahu klien ni bercakap benar ataupun dia mungkin dia tengah denial, tengah defense mechanism berlaku kat situ. Jadi kita guna kat situ. Sebab tu penting komunikasi tadi. CBT kata komunikasi penting. Saya pun kata komunikasi penting. Kalau katakan komunikasi ni tidak berkesan, dia akan menggagalkan proses-proses yang lain. Klien akan terus blok dan tak akan kata kita nak bantu klien, dia tak boleh dah. Dia pun tak akan jumpa kita dah. Dan hasrat kita untuk stabilkan emosi maksudnya tak tercapai. Jadi katakanlah apabila dah kita yakin, kita rasa memang sure dah ini isu dia, baru kita akan pergi ke peringkat seterusnya, itu fasa kedua. Doktor, ada satu Okay, soalan, next. Doktor. Ya, Doktor. Kita topik ni hangat, Doktor. Ada banyak soalan. Topik yang hangat. Ya, topik yang hangat. Satu lagi soalan ni daripada Puan Nur Kamaniati Kamis. Okay. Katanya, intervensi krisis sewajarnya bermula pada ketika yang mana? Sains-sains yang boleh dilihat pada klien. Tempoh masa bermula intervensi, ketika mana, bila. Ketika terjadinya peristiwa, maybe tidak. Adakah sesuai bermula setelah tempoh masa bertenang berlaku kepada klien? Contohnya seperti grief intervention. Okay. Panjang soalan ni. Panjang soalan dia yang tadi Nak tanya tempoh yang sesuai. Okay. Kalau ikutkanlah. Sebab tu kita sebagai seorang kaunselor, dia kena kata peka menggunakan deria-deria yang diberi oleh Allah Subhanahu Taala ini dengan lengkap. Maksudnya yang paling penting adalah kita, mulut kita, telinga kita memang orang kata bergerak serentak. Tak boleh orang kata kita nak leka sikit pun. Sebab kalau kita tengok di kajian barat, kalau kita katakan pada fasa pertama ni, iaitu 96 jam pasca trauma, iaitu perlu dilakukan sebelum proses penamatan. Itu pun bergantung kepada individu. Kalau individu tu cepat-cepatlah. Kalau individu lambatlah sebenarnya. Sebab
tugas untuk menentukan pada fasa pertama, fasa kedua tadi adalah kita. Sebagai petugas itu penting. Ya, Dr. Sarah? Kaunselor kena menilai, kena tahu bagaimana di tahap dia supaya klien tu memang orang kata dibantu dengan sepatutnya. Sebab tu kemahiran menilai, kemahiran menganalisis isu sangat penting untuk memastikan orang kata proses pelaksanaan intervensi itu dapat dilakukan pada waktu yang sepatutnya. Kemungkinan klien ni relapse. Mungkin hari ni kita tanya dia makan, minum, semua kehidupan seharian nampak macam stabil. Tetapi kita pergi malam, nampak lain macam muka dia. Kenapa? Nampak sugur semacam, mungkin terganggu atau mungkin waktu tu dia menangis, Dr. Sarah kan? Jadi kemungkinan dalam tempoh tu klien akan mengalami ketidakseimbangan sebenarnya. Sebab tu pentingnya seorang petugas itu untuk berada dengan klien tersebut, berada di sekitar tersebut, menjadi orang memberi sokongan kepada dia. Kita memerhatikan mereka. Sebagai maksud kita di situ, kita setakat duduk kat situ saja tau. Kita guna deria kita tadi, perhati tengok. Contohnya kalau kita dekat orang kata di pusat bencana kan. Selalunya bila kita dah kenal pasti di latar belakang klien tadi, ada orang yang mungkin kita panggil makcik. Ada mungkin yang kita panggil puan, ada mungkin juga yang kita panggil cik kan. Tu bergantung kepada awal tadi. Panggilan nama tu pun penting. Maksudnya kita kalau katakanlah kita melihat kepada latar belakang klien tersebut. Kalau klien tersebut memang nampak memang dia awal-awal lagi orang kata dah membiasakan diri dia makcik. Maksudnya kita panggil makcik sebab apa? Proses tersebut adalah proses mewujudkan hubungan kepercayaan tadi. Dan mungkin dalam tempoh pemerhatian kita tersebut, kalau katalah makcik ni hari ni okey, esoknya tak okey atau malam tak okey, dia akan cari kita. Sebab dia dah yakin yang kita bersama dengan dia membantu klien. Tapi kalau kita jauh dengan klien tersebut, maksudnya fasa pertama tadi tidak berlaku hubungan kepercayaan. Maksudnya makcik tu sukar untuk mencari kita ataupun untuk memberitahu semula kenapa dia bersedih pada hari tersebut. Itu tuan-puan boleh tengok sendiri. Kalau kita lalu je, kalau makcik tu kata, kalau saya dulu ialah zaman muda-muda orang panggil nak kejap nak, contoh. Itu maksudnya saya yakin makcik tu memang dah rapat dengan saya. Dan maksudnya proses saya membantu dia maksudnya dah sampai di fasa pertama. Katakanlah itu kali kedua, maksudnya saya dah pergi ke fasa kedua iaitu penerokaan. Saya kata kenapa cik? Boleh saya bantu? Kalau makcik tu kata sebenarnya macam ni, semalam selepas jumpa puan, dan jumpa nak, saya dah okey tapi bila anak saya cakap macam ni, saya terganggu semula. Apa yang patut kaunselor buat pada ketika itu? Dia perlu meneruskan proses penerokaan balik apa isu-isu yang makcik katakan tadi untuk dia akan bantu ke peringkat seterusnya. So jangan pelik bila dia pergi dah kata ke intervensi, tiba-tiba dia datang balik kepada fasa kedua Dr. Sarah, maksudnya ada isu lain, maksud itu perkara biasa. Dalam tempoh tu dia akan datang satu persatu mungkin dalam minda dia yang terganggu dan dia yang paling penting adalah dia mencari kita sebagai kaunselor atau petugas untuk membantu dalam kepada diri dia tersebut. Itu yang paling penting. Kalau klien tu tengok kita buat tak nampak, contohnya dia buat dek je tengok kita, maksudnya sesi pertama tadi kita gagal lah ataupun kurang berkesan, itu je. Tengok dia panggil kita
kan. Macam Ya. tadi dia address doktor dengan nak. Ya. Kan? Jadi dia maksudnya dia ada perasaan mesra. Ya, kemesraan. Sebab tu saya kata, kalau orang kata, ini juga berkait rapat dengan orang kata kenegerian. Ya betul. Contoh Latar belakang kan ada sama latar belakang. Ya, sebab tu yang latar belakang tadi penting. Katakanlah kes ni berlaku di banjir di Kelantan. Bila banjir di Kelantan, saya tu tukar bahasa Kelantan terus dah saya ni. Sebab saya ni orang Kelantan. Ya, sebab bila kita pergi kecek luar di Kelantan, tak berapa faham. Jadi bila pergi pula contoh saya bertugas tsunami di Langkawi, saya kena usahakan diri saya bercakap luar. Dan saya berbaik dengan ada rakan-rakan yang pandai cakap Kedah ni supaya isi hati klien tersebut akan sampai. Kalau katakan kadang-kadang dia makcik-makcik ataupun orang-orang kampung ni, dia nak menyampaikan satu perkataan yang sukar untuk kita faham. Sebab benda tu mungkin perkataan yang logat kawasan dia. Jadi saya selalunya akan cari, saya cakap, rakan-rakan jom, saya tak faham makcik ni cakap apa. Sebab tu waktu berlaku kes di Lahad Datu, masa tu saya di Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk menguruskan kes tersebut. Saya tidak di peringkat awal tu saya tak pergi. Sebab saya akan sentiasa monitor dengan pegawai psikologi di Sabah apabila klien, sebab dia lebih memahami budaya kat sana. Budaya, percakapan dia kat sana. Jadi mudah nak mendekati klien. Betul. Mereka pun lebih selesa bercakap dengan orang yang sama latar belakang. Ya, sama latar belakang dengan dia. Itu paling penting. Sangat penting dalam krisis kita kena bawa diri kita ni dalam satu level yang sama dengan klien. Baru dia akan mudah untuk kita bantu. Tapi katakanlah kita pergi, kita bawa diri kita, contohnya Putih ke slang, apa dia? Cakap orang putih ke. Cakap orang putih ke, kata Dr. Sarah. Kita pergi nak speaking lah sana katakanlah. Jadi hasrat kita agak sukar untuk kita melaksanakan tugas di sana. Sebab tu masa Lahad Datu, peringkat pertama saya monitor dengan Clarence. Okey. Clarence kata okey, dia kata puan masih terkawal. Sekiranya perlu bantuan baru kita akan maklum. Baru saya monitor dari jauh. Selepas tempoh orang kata fasa kritikal tersebut, bila situasi tadi orang kata dah membenarkan untuk kita, dah sesuaikan untuk kita pergi sana, baru saya pergi ke sana. Jadi jangan kita tegur pegapa, berlaku bencana kat sini, berlaku krisis kat sini, kita turun. Tanpa orang kata, tanpa ada kebenaran, tanpa melihat perkara-perkara tadi. Sebab isu-isu yang saya katakan tadi, perkara-perkara yang sebutkan tadi, dia berkait rapat dengan proses-proses tersebut. Jadi penting kat sini sebagai petugas adalah proses menilai, menganalisis, memastikan sesuatu isu itu tepat dan tepat yang berlaku dalam diri klien dan diselari dengan intervensi yang sepatutnya. Sebab tu dalam melaksanakan intervensi perlu ada pencambahan idea, Dr. Sarah. Ada pencambahan idea. Katakanlah kita hanya meletakkan diri kita hebat. Kita kata puan kena laksanakan bla 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 bla. Sedangkan apa yang dia nak laksanakan tu sebenarnya dia tak boleh laksanakan. Sebab keupayaan dia tidak sampai kepada apa yang kita bagi tahu. Contoh kita katakanlah dia hilang pekerjaan, hilang kata lembu tadi kan, katakanlah. So saya selalunya akan tanya dia, sebenarnya kita akan berbincang apa kelebihan yang puan ada. Apa kemahiran yang memang puan ada yang tidak memerlukan modal. Sebab di saat tu kita dah kurang keuangan.
Tapi kita cadang yang memerlukan modal contoh 10,000, 5,000 dia nak ambil duit kat mana? Jadi yang penting kat situ kita sebagai kaunselor kena pasti keistimewaan yang ada dalam diri klien. Contohnya kalau katakan ambil kes ibu tunggal tadi dia pandai buat lemak. Jadi dia boleh meniaga nasi lemak, mungkin modalnya sikit sahaja. Dia tidak memerlukan sewa kedai, dia boleh meniaga depan rumah. Jadi kos sikit. Yang dia boleh buat lah. Ya, apa yang dia boleh buat? Apa yang dia mampu. Apa yang mampu buat pada saat tu. Kita tak boleh kata sebulan depan ke apa, tak boleh sebab dia memang perlu meneruskan kehidupan seharian tu. Jadi kita akan tanya klien, puan, kalau dengan keadaan sekarang ni, apa yang puan tahu, apa yang puan boleh buat, yang boleh puan bergerak. Contohnya dia kata, saya ada mesin jahit. Contoh kalau dia kata, jadi bila dia ada mesin jahit, kalau macam tu maksudnya kita boleh war-warkan untuk hantar orang kata kain-kain untuk dia mengambil. Perkara ni memang saya pernah buat dulu waktu saya bertugas di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Apabila saya kena pasti klien tu memang ada mesin jahit, pandai menjahit, kita akan mewar-warkan pada klien dan juga staf-staf siapa yang nak hantar tempahan pakaian, kita akan bagi kepada klien tersebut. Itu untuk memulakan. Tapi dunia sekarang ni mudah. Facebook ada kan, masuk dalam status WhatsApp pun ada, masuk Insta pun ada kan. So dia boleh meneruskan. Yang penting kita sebagai tugas kaunselor ni kena pasti apa keistimewaan dia yang dia tidak memerlukan modal yang banyak dan dia boleh buat terus pada hari berikutnya contohnya. Tak perlu tunggu sebulan, 2-3 bulan akan datang sebab dia nak hidup tu. Sumber yang sedia ada lah. Ya? Sumber yang dia sedia ada. Guna apa yang sedia ada, kemahiran yang sedia ada supaya dia cepat boleh melangkah dari satu proses ke satu proses. Jadi tugas kita itulah memberi semangat kepada klien. Bukan kata kita bagi kalau yang tak ada mesin jahit katalah dia pandai menjahit tapi dia tak ada mesin jahit. Kita boleh kontak NGO banyak pun. Dia boleh kontak juga kata agensi-agensi yang berkaitan. Mungkin juga ada yang individu bermurah hati untuk menyumbang mesin jahit. So itu tugas kita untuk sebagai penghubung kepada klien tersebut. So klien tu tak adalah rasa dia bersorang diri untuk melaksanakan kehidupan dia seharian dengan keadaan yang terkesan dengan krisis tersebut. Okay. Dan untuk makluman doktor, kita boleh terima banyak perkongsian pengalaman dalam ni. Alhamdulillah. Masa pun dalam kalau ikut berbahasa ni masa amat mencemburi kita. Saya nak baca semua doktor. Tapi saya nak bagi satu soalan kepada doktor ni daripada Encik Izu Ghazali. Okey. Soalan dia doktor. Apa pandangan doktor tentang gangguan dalam pengurusan krisis? Contohnya gangguan dari wartawan yang akan bertanya banyak kali sebab nak dapat berita yang sensasi dan eksklusif. Okey. Dan bagaimana pula datang pula YB dan tanya soalan-soalan yang sensitif mengganggu emosi mangsa. Jadi dalam pengurusan krisis, adakah SOP yang mana klien tidak boleh diganggu dari mana-mana pihak semasa tempoh intervensi? Ini soalan Cik Izu lah. Ini berdasarkan pengalaman beliau sendiri. Pengalaman beliau, itulah saya kenal Cik Izu. Okey. Sebenarnya memang tidak dapat dinafikan. Saya ambil contoh untuk menjawab soalan Izu ni. MH370. Pengalaman saya dalam MH370, saya tak lalu ikut pintu depan. Sebab saya tahu, bila saya lalu pintu depan, orang tahu kita petugas, dia macam-macam kata media yang ada depan tu akan tunggu masa kata nak tanya kita je. Jadi apa yang saya buat, kita sendiri sebagai seorang kaunselor, kalau katakan kita berhadapan dengan klien tersebut, berhadapan dengan kata media-media tadi, kita perlu tahu bagaimana nak elakkan daripada
media, kerana tugas kita kena tahu limitasi yang tadi. Bila nak menyampaikan sesuatu maklumat, kita sebagai penjawat awam, kita kena tahu dari segi etika dan juga proses kerja kita. So katakanlah yang melibatkan stakeholder, itu tugas-tugas PRO ke atas untuk melaksanakan, bukan kita. Sekiranya PRO telah membenarkan kita untuk bercakap di dalam mana-mana media, baru kita boleh bercakap. Itu kena alert. Tak boleh orang kata terjumpa dengan wartawan kita cakap gini. Pergi pula jumpa dekat sini. Memang kita akan melalui itu. Saya memang sentiasa lalui. Tapi selalu apa yang saya jawab, saya minta maaf. Saya tak boleh memberi komen apa-apa. Jadi sekiranya kata tuan ataupun cik ingin bertanya lebih lanjut perkara tersebut, bagi nombor PRO kita untuk menguruskan hal-hal tersebut. Itu bukan tugas kita. Macam yang Izu katakan tadi, klien juga sebenarnya ada masuk ke pusat-pusat tersebut lah untuk berhadapan dengan media. Itu memang agak sukar kerana walaupun Majlis Keselamatan Negara telah termaktub kat situ prosedur, tetapi apa yang berlaku masih ada, saya tidak dapat dinafikan lah. Cuma pada saya di sini, apa yang penting sebagai petugas, kita kena jaga diri kita. Selain daripada jaga yang saya ceritakan tadi, kena jaga juga dari aspek-aspek penyampaian maklumat. Agar kita tidak menyampaikan maklumat-maklumat di luar bidang kuasa kita. Sekiranya ditanya, okey bagi nombor telefon, okey tak apa cik, kalau cik nak maklumat lanjut, cik boleh hubung dengan pegawai sekian-sekian. Itu je tugas kita. Jadi kalau katakan nak elak macam saya tadi, larilah ikut pintu belakang. Jangan duduk. Jangan lalu ikut kawasan yang media ada tu. Sebab kalau lalu memang. Kalau MH370 memang media orang kata siap duduk bersila di depan Hotel Everly tersebut. Jadi memang kalau saya tak lalulah depan tu. Sebab saya tahu dia nampak ni dia kata ini petugas. So dia akan kejar kita. So tugas kita kena tahu di mana had dan juga limitasi yang kita boleh menyampaikan maklumat, boleh berhubung dengan pihak luar dan sebagainya lah. Ya. Ada lagi? Okay, kejap. Ada lagi soalan Doktor? Kejap, saya bagi terus 2 soalan ni. Okey. So itu sebab tu. Okey. Dia kata berapa lama? Okey, ni dia. Berapa lama, ini satu soalan pada Puan Saleha, dia tanya berapa lama sebaiknya masa diambil untuk fasa pertama, dan saya sambung satu lagi soalan. Okey. Kalau klien tak nak bercakap, adakah kita akan teruskan juga komunikasi? Okey. Saya pergi pada soalan pertama. Terima kasih pada puan yang bertanya. Yang fasa pertama tadi, berapa lama ya Dr. Sarah? Berapa lama kita ambil masa? Saya katakan di peringkat awal tadi, tempoh masa tu sebenarnya bergantung kepada klien dan juga kebijaksanaan kaunselor. Sebab ada kaunselor yang memang cepat. Sebab dia memang pandai guna mengayat lah. Orang kata dia memang mengayat-ayat ni, dalam dia bercakap dengan klien ni memang cepat. Tapi nak pandai mengayat ni sebenarnya dia datang daripada pengalaman yang saya katakan tadi. Kalau tak ada pengalaman, memang sukar untuk kita mendekati klien tersebut. Sebab saya lalui benda tu. Peringkat awal saya bertugas krisis, memang saya agak mengalami kesukaran. Tapi apabila kita dah lalui beberapa tahun, insya-Allah kita boleh. Jadi pemilihan
perkataan, nada suara, orang kata environment sekitar kita bercakap dengan klien tu main peranan untuk kita dapat mewujudkan hubungan dan menstabilkan emosi pada fasa pertama. Katakanlah kita bercakap di bawah pokok. Satu. Yang kedua, kita bercakap di tepi longkang. Sebab tempat dalam krisis ni, kita memang terhad. Kadang-kadang klien tu duduk tepi longkang. Dia selesa dia duduk situ. Jadi kita pun duduk di tepi longkang tu. Ada yang selesa, dia kata, jom kita duduk bawah pokok. Itu proses kita nak mendekati klien. Bila pergi kepada sesi yang sepatutnya, alhamdulillah sekarang kita dah ada tempat disediakan untuk kita bercakap dengan klien secara proper. Walaupun tidak proper seperti dalam office apa semua. Tapi sekarang dah ada. Berbanding dengan zaman saya dulu, pusat pemindahan contohnya di sekolah. Mungkin klien duduk tepi longkang, kita pun duduklah kat situ. Yang penting sekeliling tu tak ada orang lain. Maksudnya kita selesa, sebab tu kita tanya klien, puan selesa ke atau makcik selesa ni? Okey tak puan, boleh tak kita bercakap? Boleh makcik okey, tak nak kadang ataupun nak pergi tempat lain kita tanya. Adik kadang makcik ni kata tak apa kat sini okey, kat sana tak boleh, ada orang lalu-lalu dia kata. Jadi kita kena tanya, ambil feedback daripada klien tersebut untuk walaupun tepi longkang tapi dia rasa selesa, dia bersedia untuk bercakap dengan kita, pada saya itu tak ada masalah sebab itu bukan counselling proper lagi. Kita nak mewujudkan hubungan kepercayaan. Bila kita dah rapat, makcik tu kita bawa mana-mana pun tak ada masalah. So, yang penting dia kata dia dah serasi dengan kita, dia dah percaya dengan kita, dia dah daripada menangis tadi dia tak menangis, maksudnya dia dah okey di fasa pertama. Tempoh masa pada saya dia bergantung kepada klien dan juga kaunselor tersebut, bagaimana dia kreatif dalam dia nak menstabilkan emosi klien tersebut. Tadi kita ada lagi 10 minit doktor. Ya. Jadi kita boleh jawab soalan yang tadi tu. Kalau klien tak nak bercakap. Tadi tak ada tadi Puan Farah cakap. Oh, dia kata klien tak nak bercakap. Tu. Kemudian ada lagi satu, Cik Muhammad Sabri pun bertanya soalan yang sama, kalau ada klien atau kes warga emas yang tak nak bercakap. Tak nak bercakap Itu soalan pertama saya jawab tadi. Yang kedua adalah soalan sekiranya klien tu tak nak bercakap. Saya pun pernah mengalami klien tak nak bercakap. Selalunya yang klien tak nak bercakap ni, saya akan pergi, akan duduk sebelah. Saya akan tanya di sekeliling makcik tu ataupun cik tu dah makan ke belum. Katakanlah ada kawan dia kata dia tak makan tu lagi. Jadi kita dah dapat dah clue, oh dia tak makan. Jadi kita bawalah makanan sikit untuk makcik, jom kita makan, saya baru nak makan. Kita tak cakap dengan dia yang makcik kena makan ni. Kita tak cakap begitu. Tapi kita kata, saya boleh saya duduk dengan makcik, saya belum makan lagi, saya nak makan. Tapi saya dah buat lebih, mungkin makcik boleh satu, saya satu. Situasi tu berbeza dengan kita tanya makcik dah makan ke belum. Itu berbeza sangat. Kesan dia sangat berbeza dengan apa yang saya pergi duduk nak makan sama dengan bagi makanan tu tanya dia. Selalunya reaksi bila saya bawa makanan, saya pelawa dia makan, duduk sama, makan sama dengan dia, klien tu akan terus, paling tidak akan keluar percakapan dia. Sebab apa? Dia rasa ada orang sebenarnya yang sanggup duduk dengan dia walau dia dalam keadaan macam tu. Kemungkinan klien ni dalam keadaan yang dah berbau kurang enak. Kan? Mungkin dia dah tak mandi 2 hari. Jadi mungkin dia terfikir,
budak ni dia kata duduk sebelah dia, walaupun aku busuk pun dia boleh duduk. Jadi itu sebenarnya yang saya katakan tadi, seorang kaunselor atau petugas perlu kreatif, duduk bersama, makan sama-sama, dan sambil kita makan, kita bercakap. Kalau warga emas, kalau buat macam tu, kadang-kadang dia akan terus menangis. Sebab dia akan sebut apa? Dia akan sebut, saya tak pernah makan macam ni puan. Tak ada orang pun teman saya makan kadang-kadang. Kalau warga emas. Itu ayat-ayat yang biasa terkeluar. Jadi itu sebenarnya, walaupun nampak simple, teknik dia pergi terus ke hati untuk inject emosi klien tersebut. Sentuh emosi dia. Kita nak sentuh emosi dia. Ya, kita nak sentuh emosi. Bila pergi part emosi kan, masa saya katakan tadi di awal lagi, emosi tu penting. Bila kita sentuh emosi, kita punya yang lain-lain akan terus turun. Bila dia stabil emosi, dia akan boleh yang lain-lain. Kalau dia tak stabil, tak tersentuh, tak terpijak emosi dia tersebut, sukar untuk kita laksanakan yang lain. So jangan risau yang tak nak bercakap. Kreatifkan. Cari idea di sekeliling dia. Kalau kanak-kanak senang je. Kalau tak nak bercakap ni. Bermain, selamatlah dia. Kalau kanak-kanak. Tapi kalau warga emas, selalunya saya akan gunakan dia dengan caring. Jadilah pelawar makan, apa semua tu, at least kita nampak kita caring dan untuk ni. Okay. Masa kita dah sebenarnya mencuburi. Cemburu. Mungkin ada rumusan. Okay. Rose pergi ke slide terakhir. Saya rasa saya dah repat sampai ni, cuma slide yang tak bergerak. Okay, sebab berdasarkan apa yang ditanya, saya terus jawab. Okay, sebagai rumusan, mungkin ada lagi bertanya, saya minta maaf tak dapat jawab sepenuhnya. Jadi kalau tuan-puan perasan apa yang saya kongsikan dari peringkat awal sampai di saat ni, apa yang penting adalah kita sebagai petugas perlu ada hati dan jiwa. Kerana hati dan jiwa sahaja yang menggerakkan kita seorang petugas untuk melaksanakan tugas. Kita boleh tinggal benda-benda lain. Kita boleh prepare keluarga kita. Kita boleh prepare dengan tugas-tugas kita kerana jiwa kita kata aku mesti kena tolong. Sebab bila hati kita kata, jiwa kita kata kita nak membantu, insya-Allah memang benda lain akan terus jalan. Sebab di saat tu sebenarnya bila hati dan jiwa kita berkata, sebenarnya emosi kita dalam keadaan tenang dan kita boleh melaksanakan tugas. Ya? Seperti macam banyak juga pandangan-pandangan barat selain daripada kata kemahiran-kemahiran yang perlu ada pada kaunselor. Tapi pada saya adalah kepribadian seorang petugas tu sangat penting. Kualiti pribadi yang ada dalam diri seorang petugas tu sangat penting untuk dia melakukan tugas-tugas krisis. Sebab ada orang yang kualiti pribadi dia tidak atau jiwa diri tidak kuat, bila berlaku krisis kebakaran dia tak nak pergi. Sebab kat situ kotor, kena lalu kawasan yang hitam-hitam. Tapi bila berlaku krisis di Everly, di hotel, ramai petugas turun. Itu pengalaman saya. Bila berlaku tsunami, berapa orang je kerap sanggup turun dengan melalui lumpur-lumpur. Itu semua jiwa yang bercakap sebenarnya. Kalau jiwa tak bercakap untuk pergi membantu klien, dia tidak akan pergi kerana dalam melaksanakan tugas krisis ni, kaki dia kena kuat lah. Mental kena kuat, hati kena kuat, tangan kena kuat kerana kita tak boleh jangka apa yang berlaku. Kemungkinan kita akan berjalan daripada satu tempat ke satu tempat dengan tak ada kenderaan. Dan makanan pun tidak ada. Sebab tu saya selalu pesan pada kaunselor, at least ada biskut, ada roti, ada air dalam backpack supaya kita sentiasa bersedia. Kalau kata tak jumpa makanan, tak ada makanan lain,
Tapi kita ada sebenarnya bekalan tu kita masih boleh menampung untuk kita meneruskan kehidupan. Masa memang dah cucu cemburu betul dah ni. Okey, sebagai penutup saya harap sebagai petugas-petugas sama ada ahli akrab, pegawai psikologi, semua patuhi apa yang MKN telah sediakan dan pupuklah diri anda dengan hati dan jiwa dalam melaksanakan tugas krisis dengan cemerlang, kerana bila anda melaksanakan tugas ini sebenarnya sedar tak sedar tuan-puan melaksanakan tugas bukan setakat tugas tapi amanah yang Allah bagi kepada kita, sedikit kepakaran untuk membantu orang lain. Dan setiap apa yang kita bantu orang lain itu, yakinlah tuan-puan, urusan kita, keluarga kita, insya-Allah Allah akan permudahkan. Walaupun kita berada di dalam keadaan cabaran, tetapi kita merasa kebahagiaan tersebut. Bat kata seorang kawan saya, dia kata, Zura, you laksanakan tugas krisis ni, you akan dapat rasa di tanah suci. Apabila you rasa di tanah suci, you akan teringat balik apa yang you laksanakan tugas-tugas sebelum ini. You akan senang dalam melaksanakan ibadah, you akan senang dalam melaksanakan tugas dan sebagainya. Dan apa yang saya rasa sebenarnya adalah benar. Okey, jadi jangan berkira dengan tugas kita, laksanakan dengan ikhlas, pastinya Allah akan permudahkan urusan kita insya-Allah. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Jika ada masa, saya kepada Dr. Sarah selaku moderator kita pada hari ini. Terima kasih Doktor. Terima kasih Dr. Azura atas perkongsian tadi. Saya secara jujurnya rasa sangat tersentuh, rasa terinspirasi untuk membantu. InsyaAllah. Bila kita dengar orang bila seseorang tu bercerita dari hati kan, kita rasa keyakinan dan juga kita rasa ada kemampuan untuk melaksanakan, untuk membantu klien. Okey, jadi terima kasih doktor atas perkongsian tadi, dan untuk makluman kita akan ada sesi yang seterusnya pada jam 11 nanti bersama dengan Dr. Naniyati dengan tajuk teknik dan kemahiran intervensi krisis. Jadi kita berehat sebentar. Tuan-tuan puan-puan boleh minum di mana-mana yang patut dan sebagainya, dan kita kembali dalam jam 11 pagi nanti. Jadi terima kasih.